سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam dan Bilal, Hadiah Puasa Masjid, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita masuk hari yang hari keempat daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah masuk ke bulan Rajab, maka ia menandakan tidak lama lagi insya-Allah kita akan menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Dan saya kira inilah harapan kita, inilah impian kita. Mudah-mudahan Allah masih mengizinkan lagi agar kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Dan kerana itulah persiapan-persiapan sebagaimana yang biasa kita lakukan mungkin, antaranya memperbanyakkan amal-amal yang baik seperti mana bersedekah, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, melazimi zikir dan juga selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai amalan yang berterusan insya-Allah. Pada pagi ini kita melihat ayat yang ke-7 daripada surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Jadi tuan-tuan, ayat yang ke-7 ini dan ayat yang ke-8 nanti, Allah menceritakan kepada kita bagaimana manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya, dan daripada apa manusia itu diciptakan. Disebut dalam kitab ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa, ialah dengan maksud mendatangkan sesuatu berdasarkan apa yang dia, yakni Allah mahu, dan tidak ada sesuatu pun yang datang itu berubah dari kehendaknya. Jadi sebagaimana yang Allah berkehendaki daripada penciptaan sesuatu itu, maka itulah kata Ibn Abbas yang akan berlaku tanpa ada sebarang bentuk perubahan. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana Allah ciptakan kita sebagai manusia, sebagai insan, dengan penuh kelebihan dan penuh kemuliaan. Kita tidak sebagaimana binatang ataupun haiwan, tetapi Allah menjadikan manusia itu sendirinya dengan penuh keistimewaan untuk menjadi renungan dan pengajaran kepada kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, apakah kamu tidak memerhatikan? Kalau kita lihatlah daripada atas kepala di tuan-tuan, bawah sampai ke bawah, kita tidak akan berjumpa bagaimana kejadian yang sehebat yang dikatakan manusia.
Kalau binatang itu sifatnya ada yang menjalar, ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4. Kalau serangga itu mungkin lebih banyak kakinya. Tapi dengan manusia ini Allah jadikan tegak sebegitu dengan 2 kaki yang menyokong dan penuh daripada atas kepala sampailah ke bawah kaki itu. Dimuliakan kita dengan anggota-anggota badan yang sangat istimewa. Daripada atas itu tuan-tuan ada akal. Sebab tu nak kena jaga akal ini daripada benda yang merosakkan. Apa dia benda yang merosakkan? Antaranya dadah, arak. Satu di antara prinsip maqasid syariah adalah hifzul aql, menjaga akal. Tuan-tuan, macam yang saya ceritakan lama sebelum ini, mana-mana orang yang terlibat dengan dadah misalnya sangat sukar untuk kita pulihkan. Kita dengar bahawa ini berita kemalangan melibatkan satu keluarga yang mana meninggal dunia itu selama 4 orang, seorang ibu dan 3 orang anak. Dan bila disiasat, kereta yang merempuk kereta mereka itu, pemandunya di bawah pengaruh dadah. Jadi yang saya nak katakan tuan-tuan, dengan dadah ini memang ramai yang akan rosak. Kita dengar pula berita bagaimana seorang anak di bawah pengaruh dadah memenggal kepala ibunya sendiri. Masya Allah. Sebab apa? Di luar kawalan, dia khayal. Dan begitulah apabila macam yang kita sebutkan hari itu, seorang pemuda yang nak curi tabung masjid di Kuam itu, bila masyarakat tidak puas hati kenapa izin di masjid mandikan dia, letak dalam bekas ataupun tempat jenazah. Jadi ada wartawan kemubuan seorang izin di masjid. Dia kata bukan kami saja-saja nak buat, walaupun mungkin ada kaedah yang lebih sesuai untuk digunakan oleh IJK masjid, tapi nak cerita pada waktu itu yang kami terpaksa buat mandikan. Kenapa? Sebab dia khayal di bawah pengaruh dadah. Jadi kita yang tak tahu hujung pangkal cerita ni tuan-tuan, hanya kerana melihat video yang viral itu, akhirnya kita pun turut sama mempersalahkan IJK masjid. Walaupun mungkin ada benda yang boleh kita pertimbangkan balik dari sudut tindakan itu, tapi sekurang-kurangnya kita tidak terus pergi kepada kesimpulan, tidak terus menghukum. Tengok apa sebab, kenapa agaknya dibuat oleh IJK masjid begitu. Jadi akal ini merupakan anugerah Allah yang sangat tidak ternilai. Pada akal itulah kita berfikir, pada akal itulah kita bertindak daripada sesuatu perkara. Maka kerana itulah dituntut kepada kita untuk menjaga akal. Tidak cukup dengan itu, kita kena latih akal ini tuan-tuan. Sebab itu dalam banyak ayat Al-Quran Allah kata afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak fikir? Terutamanya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih enggan tunduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita turun sikit, ada 2 biji mata. Saya sebut semalam di sebuah surau, saya kata mata yang Allah berikan kepada kita ni juga anugerah yang sangat besar nilainya. Satu mata kalau dah rosak, contohnya kalau ada katarak, nak bedah selaput tu tuan-tuan, nak hilangkan katarak itu bukan sedikit punya harga. Paling-paling kuat 5-6 ribu ringgit. Itu baru bab bedah selaput katarak. Belum lagi kalau kata yang lebih serius daripada itu. Jadi saya katakan baru-baru ni di Darul Quran Jatim
Kita ada seorang pelajar mu'allaf, dia asalnya berbangsa Cina, beragama Buddha, masuk Islam kerana minatnya dia dengan Islam dan minatnya dengan Al-Quran. Jadi baru ni ketika convocation, alhamdulillah dia tamat hafaz 30 juzuk Al-Quran. Dan saya nak kata tuan-tuan, pelajar ini buta. Nama pelajar ni Mike. Kita panggil dia Mike lah, saya lupa nama Islam ni. Ibunya masih beragama Buddha, ayahnya pun sama. Jadi walaupun begitu, ibunya sangat memberikan sokongan. Ibunya lah yang menghantar ke Darul Quran, beri makanan, berikan keperluan apa yang diperlukan. Jadi nak cerita pada kita, antara doa yang boleh kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila lihat kejadian seperti ini, maka kita doakanlah mudah-mudahan ibu dan ayah Mai ini juga beroleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Anaknya merupakan seorang penghafaz Al-Quran. Jadi benarlah kata ulama, Al-Quran ini Allah anugerahkan kepada hamba-Nya yang terpilih. Kalau kita tengok tuan-tuan, macam mana orang buta boleh hafal Al-Quran. Kenapa kita yang celik ni tak hafal-hafal? Yang tu kena tanya balik pada diri masing-masing, termasuk saya sendiri. Patutnya orang celik dululah yang lebih awal hafal Quran berbanding orang yang buta. Dah orang tanya balik, Ustaz, kalau macam tu kena minta buta dengan Allah macam mana Ustaz? Payah sangat hafal Quran. Tidaklah begitu. Tapi nak ceritanya kena jadi muhasabah pada diri kita. Macam mana orang yang buta boleh hafal Quran, tidak kita. Lalu kita faham boleh jadi walaupun dia buta tapi mata hatinya celik. Oleh kerana pandangan-pandangannya tidak nampak benda-benda yang tak sepatutnya, maka hatinya bersih. Allah mudahkan dia untuk hafal Quran. Kita yang sebaliknya banyak ujian ni tuan-tuan, yang boleh tengok macam-macam, tak jaga pula pandangan kita, maka menyebabkan mata hati kita pula yang tertutup, yang hitam. Na'udzubillah min zalik. Maka itu di antara kelebihan pula Allah bagi kita dengan dua biji mata. Allah beri kita pula dua pendengaran, yang mana dengan tujuan sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, sifat orang beriman itu alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Mereka mendengar perkataan-perkataan, pelbagai perkataan, tetapi nantinya dia akan mengikut perkataan yang terbaik. Sebab itu dalam hidup ni tuan-tuan, ada kata-kata orang yang kita boleh ambil dan ada kata-kata orang yang kita kena letak tepi, kita kena abaikan. Mana kata-kata yang positif, yang membina, kita ambil. Mana kata-kata negatif yang bersifatnya hasad dengki, yang nak menjatuhkan tuan-tuan, maka kita letak tepi. Sebab apa? Ini paduan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau yang kita dengar itu adalah untuk yang kita katakan kebaikan diri kita, kebaikan agama kita, dan kebaikan dunia dan akhirat kita, sudah pasti ini yang perlu kita ambil dan jadikan paduan. Kita turun lagi, Allah bagi kita pula mulut. Mulut ini, itulah mulut yang satu yang Allah bagi. Ini pun kata ulama, para ulama mengatakan antara hikmahnya, bila Allah bagi kita dua telinga, satu mulut itu, supaya apa? Banyakkan mendengar, kurangkan bercakap. Sebab itu kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sabda Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik sahaja, ataupun dia diam atau senyap. Sebab kadang-kadang bila kita banyak cakap ni tuan-tuan, banyak salah. Bila banyak salahnya, banyaklah dosa. Dan bila banyak dosanya itu,
maka nerakalah tempat bagi orang yang banyak berbuat dosa. Na'udzubillah min zalik. Jadi kerana itu kita renungkan balik dalam kejadian kemalangan yang itu, tuan-tuan. Suami ini cerita, saya dengar perkataan akhir yang arwah isteri sempat lafazkan sebelum kemalangan itu berlaku, iaitulah perkataan Allahu Akbar. Maksudnya itulah perkataan terakhir sebelum datang kereta merempuh kereta mereka dan tercampak isteri dan anak-anak ini, dan disahkan isteri dan anak-anak tadi meninggal dunia. Tuan-tuan, saya bayangkan inilah mungkin orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perginya mereka daripada Kelantan nak datang Kuala Lumpur, penuhi jemputan, penuhi kami. Orang beriman antara sifat dia yang baik adalah bila dijemput, selagi mana tidak ada keuzuran, maka wajib memenuhi jemputan yang telah disampaikan kepada kita. Yang kedua, tuan-tuan, mereka dalam keadaan musafir. Jadi musafir ni maksudnya atas tujuan yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kalaupun dalam perjalanan itu berlaku sesuatu, maka mudah-mudahan kematian mereka itu kematian yang baik. Yang ketiga, itulah kalimah yang mulia yang disebutkan sebelum arwah isterinya tadi meninggal dunia. Suatu kita bayangkan agak-agak kita ni nanti, tuan-tuan, apakah kalimat akhir sebelum kita menghembuskan nafas terakhir? Adakah kalimat-kalimat seperti itu? Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan sebagainya? Kita tidak pasti. Tetapi mudah-mudahan kalau baiklah pembawaan kita sepanjang hidup kita di dunia ini, maka baiklah juga nanti saat kematian kita, insya-Allah. Hari itu bagi orang yang kalau dah biasa mulutnya bercakap benda-benda yang tak sepatutnya, macam mana boleh diharapkan untuk dia bercakap kalimat-kalimat yang baik sebelum dia meninggal dunia? Ini kita minta jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selepas daripada itu, kita turun lagi, tuan-tuan. Habis daripada mulut itu ada dada, lepas dada itu ada perut. Dan perut inilah sebagaimana kata Nabi SAW, berhimpunnya segala penyakit. Kalau tidak dijaga apa yang kita makan dan apa yang kita minum, maka dibimbangi akan menyebabkan sebagai punca penyakit. Sebab hari ini macam-macam kita dengar, ada kanser usus, ada kanser apa lagi, tuan-tuan, macam-macam kita dengar. Jadi kerana itu, perut itu juga merupakan suatu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat untuk kita proses makanan yang masuk ke dalam badan kita. Bawah lagi kita pergi ada alat kemaluan kita. Maka alat kemaluan inilah yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun. Sadaqallahul azim. Dan di antara sifat orang beriman itu, mereka menjaga kemaluan mereka. Tuan-tuan, hari ini saya nak sebut ujian syahwat ini sangat dahsyat. Dia mungkin tak semacam dulu. Kalau dulu kita kata anak-anak gadis kita kalau nak keluar rumah pun mereka berhati-hati. Paling kurang sebelum malam dah balik. Tapi hari ini, tuan-tuan, kadang-kadang malam buta pun belum balik lagi. Sebab apa? Sebab besarnya ujian syahwat yang berlaku pada hari. Tengok saja, tuan-tuan, kalau dulu nak tonton filem-filem yang tak baik ini, kadang-kadang kena cari kedai video, sewa pula video yang saya ingat mungkin sekitar tahun 80-an, 90-an itu, kena sewa kedai video. CD-CD kalau nak dibeli pun kena, istilahnya apa, tuan-tuan, underground. Adalah dia punya penjual-penjual. Tapi sekarang, Masya Allah,
atas handset kita ni tuan saja, boleh kita lihat macam-macam. Jadi kalau itu tidak mustahil dan tidak heran bila mana ada orang yang kita sangka walaupun dia itu rajin solat, ulang alik datang ke masjid surau, tetapi masih lagi terlibat menyimpan video-video pendek yang tidak bermoral itu. Sebab apa? Sebab dia tak dapat tahan ujian syahwat ini. Maka daripada itulah kadang-kadang berlaku perkara-perkara tak sepatutnya. Berlakulah perbuatan mencabut, berlakulah perbuatan merobot, berlakulah perbuatan zina. Kenapa? Kerana tidak dapat tahan ujian syahwat. Na'udzubillah min zalik. Maka kerana itu, bila kata Allah Subhanahu wa ta'ala antara sifat orang beriman itu dia jaga kemaluan mereka, maka ini juga antara perkara yang sama-sama kita waspada. Sebagaimana yang saya katakan tadi, pada zaman ini akses kepada filem-filem ataupun video-video tadi sangat mudah. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Habis daripada alat kemaluan itu, maka ada kaki. Ada kaki dan juga tangan tadi. Dua tangan sepasang dan dua kaki sepasang. Maka itulah yang disebut bagaimana tangan ini yang nanti akan menjadi saksi. Apa yang kita buat, apa yang kita ambil daripada bukan hak kita, apa yang kita terima yang tidak sepatutnya daripada rasuah, riba, meluluskan projek-projek yang tidak sepatutnya untuk kepentingan diri, maka semua itu akan dipersoalkan di hadapan Allah. Bahkan tangan itu juga akan menjadi saksi. Termasuklah sepasang kaki ini tuan-tuan. Ke mana kita melangkah, ke arah mana yang kita pergi. Maka semua itu yang disebut oleh Allah pada surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari pertengahan hari kiamat, kami akan patri mulut-mulut mereka. Jadi mulut ni tak boleh cakap dah tuan-tuan. Sebab tahu kalau Allah bagi izin mulut bercakap, banyak alasan. Hari ini atas dunia kita dengar perbicaraan di mahkamah pun macam-macam kita dengar. Sama ada yang didakwa ataupun yang menjadi saksi tuan-tuan. Yang jadi saksi kadang-kadang dia pun teragak-agak nak beri keterangan. Dia pun tak pasti. Kalau yang dituduh itu ketika mana buat pembelaan, dia pun macam-macam alasan yang diberikan untuk mengelakkan hukuman. Tetapi di akhirat nanti dibayangkan mulut itu akan dipatri, tak boleh lagi bercakap. Maka yang akan bercakap menjadi saksi adalah tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka di atas apa yang mereka lakukan. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Maka disebut lagi dalam kitab ini, sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ahsana dengan makna menghalusi. Maka sesuatu yang dicipta itu elok dan baik dari sudut tujuan ataupun masalih al-alam yang dikehendaki baginya, walaupun dari sudut rupanya tidak elok. Jadi maka berkata Ibn Abbas dan Ikrimah sebagai contoh, tidaklah pokok kera itu cantik. Kalau dah pokok tuan-tuan, tak adalah cantik mana, pokok kera tu. Dia tidak cantik tetapi dia elok, halus ciptaannya dan penuh hikmah. Jadi sebab itu benar kata Ibn Abbas, bukan sekadar tengok dari sudut rupa yang tak elok tu, tapi tengok apa hikmah tujuan penciptaan. Sebagaimana bayi yang baru lahir, kita lihat hari ini tuan-tuan, macam-macam kejadian Allah ciptakan untuk Allah tunjuk kebesarannya. Ada bayi yang lahir tak ada mata tuan-tuan. Ada bayi yang lahir tak ada pokok. Jadi macam mana dia nak keluarkan najis dia?
terpaksa tembuk dibunuh. Ada bayi yang lahir tidak cukup anggota badan, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Maka kerana itulah disebut oleh Ibn Abbas, jangan hanya lihat pada rupa yang tidak elok itu, tapi lihat pada kecantikan, kehalusan yang Allah ciptakan daripada apa yang telah dibuat itu. Maka disebut Allah tidak menjadikan manusia berdasarkan kejadian binatang dan tidak menjadikan binatang berdasarkan kejadian manusia. Jadi kita ni sama-sama beza. Binatang bab yang lain, manusia bab yang lain. Walaupun hari ini kadang-kadang kita dengar gambar yang sampai pada kita macam-macam hari ini tuan-tuan. Contohnya, ada anak kambing, tahu-tahu dia lahir itu rupa macam rupa manusia. Wallahualam. Ada ikan yang dijumpai di lautan, bila tengok rupa ikan ni, macam ada rupa manusia. Hakikatnya, kata para ulama, Allah tidak menjadikan manusia berdasarkan kejadian binatang, dan binatang pula tidak dijadikan berdasarkan kejadian manusia. Jadi kalau apa yang berlaku itu pun, wallahualam, Allah yang lebih mengetahui. Kesimpulannya, semua ciptaan Allah adalah elok dan baik, sama ada dari sudut rupa bentuk ataupun dari sudut hikmah dan maslahat alam sejagat. Di antara semua makhluk ciptaan Allah, maka manusialah ciptaan yang paling baik, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dengan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya.